Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, sekali lagi bersama saya Ustaz Dr. Rusli Mukhtar untuk meneruskan siri Tadabbur Wahyu. Pada kali ini kita akan melihat faham solat yang ketujuh, siri yang ketujuh, iaitu masih lagi membincangkan tentang doa iftitah. Pada hari ini insya-Allah kita akan menyambung lagi doa iftitah yang telah kita kupas malam, iaitu inna salati. Inna sesungguhnya. Ya. Inna salati kita dah jumpa, dah dimelayukan dah solat ni. Salati, solat maknanya sembahyang. Sesungguhnya sembahyang. Ya di sini, ya ini adalah ya ni bermaksud saya, aku. Sesungguhnya solatku. Jadi senanglah kat sini. Sebabnya solatku wa nusuki. Waw maknanya dan. Banyak kali dah kita jumpa waw maknanya dan. Sesungguhnya solatku wa nusuki dan ibadatku. Ibadat tu dah, nusuk tu adalah ibadat. Apakah yang membezakan ibadat dengan nusuk? Iaitu ibadah ni lebih umum, sementara nusuk ni lebih menunjukkan kepada ibadat yang berbentuk zahir. Ya, sebab itu kita panggil manasikul hajj. Manasikul hajj iaitu berasal daripada nusuk juga. Manasik tu dia plural. Manasikul hajj dia ibadat haji ni ibadat yang lebih bersifat praktikal. Macam tu. Jadi nusuk ni macam tu juga. Sesungguhnya solatku dan wa nusuki dan ibadatku. Ni ya, mati ni menunjukkan kepada aku ya. Wa mahyaya dan hidupku. Yang ni dia matikan, tapi yang ni dia hidupkan. Wa mahyaya. Itu ada perbincangan berkaitan dengan grammar dia lah. Iaitu kadang-kadang wa nusuki, wa mahyaya dan mahya hidupku, wa mamati dan matiku. Wa mamati, matiku. Mamat, jadi bahasa Melayu dah. Mati kan. Wa mamati dan matiku. Okey, jadi selepas berikrar ya, aku ni bukan dari kalangan orang-orang yang syirik, kita pun kata kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sesungguhnya solatku, ibadatku, hidupku dan matiku. Maknanya apa? Kehidupan kita semualah, hidup dan mati. Lillah, untuk Allah. Inilah kita dah asas ataupun tujuan sebenar kita hidup ni ialah untuk Allah. Daripada kita mula hidup sampailah kita mati. Lillah, untuk Allah. Adapun makan, minum, kita berkeluarga, mencari harta, itu adalah keperluan kehidupan. Tapi sebenarnya apa dia? Kita untuk pengabdian kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lillah, untuk Allah. Ini tujuan. Jadi doa iftitah, selain daripada memuji Allah Subhanahu Wa Taala, sebelum ni kita puji Allah Subhanahu Wa Taala, tapi sekarang ni sampai pada bahagian kita mengingati objektif hidup. Tujuan hidup kita memperhambakan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bukan kerana benda lain. Tetapi kita tak tolak cari harta, belajar, membina kemahiran. Kita tak tolak. Itu dalam lingkungan pengabdian kepada Allah. Sebab apa? Sebab perkara-perkara keduniaan itu adalah keperluan untuk kita hidup. Jadi dia tak bertentangan. Kita tak nak orang
Orang anggap bila dah nak beribadah ni kerja duduk berzikir saja, nak semayang saja, tinggal kehidupan. Tak ada. Itu tak betul. Itu kehidupan keduniaan itu adalah sebahagian daripada tuntutan keagamaan itu sendiri. Ya. Tapi setiap ruang itu, setiap perkara itu mesti ada pengkhususannya lah, maknanya mesti ditetapkanlah masa kita memberi perhatian pada perkara-perkara kehidupan, kita kena beri perhatian betul-betul. Dan itu adalah ibadah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Masa kita beribadah yang berbentuk semayang, puasa ni, kita beri perhatian. Tidak bertentangan sama sekali. Jadi sebab apa? Sungguhnya semayangku, ibadatku, hidupku dan matiku, kehidupan kita kesemuanya lillah, untuk Allah, bukan untuk benda lain. Siapakah Allah? Rabbil alamin, Tuhan sekalian alam. Bukan biasa-biasa. Tuhan yang kita sembah tu Tuhan yang menguasai alam. Jadi berbaluilah kita tumpukan seluruh hidup dan mati kita ni kepada Tuhan. Sebab dia yang menguasai alam. Alam tu salah satunya kita sendiri itulah. Kita adalah satu juzuk daripada alam. Jadi la syarikalah. Okey, tidak ada syirik baginya. Tuhan, pujian paling tinggi bagi Tuhan apa dia? Tidak ada Tuhan kecuali Allah. Itu paling tinggi. Maknanya sifat Allah Subhanahu Wa Taala yang paling mulia apa dia? Sifat dia saja yang Tuhan. Tak usah duk pujilah benda lain. Benda itulah yang paling tinggi. La syarikalah. Tidak ada syirik. Tidak ada syarikat. Tidak ada persamaan. Lahu, untuknya. Tak ada. Okey. Jadi itu berkali-kali saya sebutkan sebelum ni. Kita nampak baru-baru ni kan ada ajaran dia puji Nabi sampai dia kata Nabi itu Tuhan. Tak ada. Dan Nabi pun kita tak dituntut nak puji dia tinggi-tinggi dari sudut sifat kesempurnaan yang ada pada Tuhan. Tak payah. Kita puji Nabi SAW sebagai manusia yang menjadi hamba Allah, yang menyampaikan risalah Allah. Itu sifat yang paling mulia bagi Nabi. Adapun Tuhan ni yang maha mengetahui, yang menghidupkan, yang mematikan, yang berkuasa. Cuba letak sifat berkuasa pada Nabi, tak jadi. Itu bukan sifat dia. Sifat berkuasa sifat Allah. Wa bidzalika umirtu. Apa dia? Beribadah sepenuhnya hidup dan mati kerana Allah, tidak mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Wa bidzalika umirtu. Dan yang demikian itu dan sentiasa makna dia dan. Bidzalika, dengan itu. Zalikal kitab dulu di awal. Inilah dia kitab. Tapi di sini maknanya itu. Dia zalika ada dua makna. Satu ini, satu lagi makna itu. Tengok pada keadaan. Di sini wabidzalika, yang demikian ini. Wabidzalika, yang ini dengan itu ni subjektif ya. Wabidzalika, yang maknanya dengan. Dengan ini umirtu, aku disuruh. Kalau kita kata itu pun betul juga. Dengan itu aku disuruh. Wa ana minal muslimin. Dan ana. Ulang balik ana. Tadi ada dah ana. Ana maknanya apa? Aku. Dan aku minal muslimin. Dari kalangan orang-orang yang muslimin. Dia tak kata mukminin dekat sini. Sebab apa? Sebab dia bercakap tentang ketaatan kat sini. Kan di sini dia kata solatku, ibadatku, hidupku, matiku kerana Allah, Tuhan sekalian alam, tidak mensyirikkan dengan Allah. Aku disuruh benda perkara tu, aku disuruh. Dan lalu bila kita disuruh, wa ana minal muslimin, dan aku dari kalangan, bukan seorang kita bukan bersendirian, kita dari kalangan siapa? Al-muslimin. Muslimin ni maknanya apa?
Bukan saja makna orang Islam macam tu, tapi simboliknya diletak. Boleh ni kalau kita wa ana minal mu'minin. Tapi kurang kurang power kat situ wa ana minal mu'minin. Sebab apa? Sebab dan aku dari kalangan orang-orang yang Islam. Tapi Islam sini apa? Orang-orang yang patuh. Sebab tadi bercakap tentang kepatuhan. Dan aku dari kalangan orang-orang yang menyerahkan diriku di kalangan orang-orang yang patuh. Makna Islam tu sendiri maknanya patuh. Jadi setakat itu saja untuk kali ini yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan dapat sedikit panduan dan dapat sedikit perkongsian yang baik. Seperti biasa kita galakkan kepada orang-orang yang mendengar siri kita ni untuk berkongsi dengan sahabat handai, dengan keluarga, hantarkan kepada mereka nombor ni supaya mereka hantar WhatsApp kepada nombor ni. Kita tak boleh tolong dia kena hantar sendiri. Sebab sistem tu tidak boleh detect kalau kita letak nama orang lain. Dia tuan punya nombor telefon tu yang kena hantar kepada nombor yang tertera di sini 011589355652. Okey, jadi setakat tu saja yang dapat saya sampaikan. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.